Bersama kita pada pagi ini adalah Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu dari UiTM, juga merupakan pensyarakanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Mujibu, mungkin kita boleh kenal pasti tentang apa yang akan berlaku dalam pra-mesyuarat ini dan juga implikasinya terhadap mesyuarat Majlis Raja-Raja yang dijangka akan berlaku esok. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah tentulah dengan perkembangan semasa selepas kita baru saja selesai memuktamadkan siapa menjadi Perdana Menteri selepas kemelut ini berlangsung sehingga hampir seminggu ya. Jadi saya rasa dalam hal ini perkembangan peran Majlis Raja-Raja untuk mesyuarat kali ke-260 yang dijangka berlangsung pada lusa ya, hari Rabu ini mungkin akan menyentuh tentang isu-isu yang berkaitan dengan hal elok agama, institusi Islam, berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang Melayu dan sebagainya dalam konteks kerajaan yang pada ketika ini dibentuk secara perpaduan di antara parti-parti politik. Jadi itu mungkin banyak disentuh berdasarkan kepada perkembangan yang pada ketika ini barangkali melihat bagaimana hala tuju tentang perkara-perkara dan institusi-institusi yang begitu penting di dalam konteks orang Melayu, terutamanya atas apa yang berlaku dengan perkembangan politik ini yang barangkali mungkin akan disentuh secara tuntas oleh Majlis Raja-Raja selepas duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu memuktamadkan dan menyelesaikan secara hikmah dan bijaksana duli-duli yang Maha Mulia Tuanku ini untuk menyelesaikan kemelut politik yang akhirnya selesai, dan berkali daripada hal ini dia akan berkembang melihat kepada perkembangan semasa politik negara. Jadi Mujibu, mungkin kita boleh kenal pasti tentang apakah implikasinya terhadap pentadbiran negara, terutamanya apabila kita dah melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengangkat sumpah dan semua masih menunggu-nunggu tentang pengumuman barisan kabinet. Adakah ini akan memberikan satu gambaran yang lebih jelas ataupun kedua-duanya tidak related langsung? Saya rasa ini related, memandangkan bagaimana perkembangan terkini ini concernnya adalah tentang kerajaan perpaduan itu. Ya, apakah kerajaan perpaduan ini yang barangkali akan melibatkan perkahwinan parti-parti politik tertentu yang pada satu ketika dianggap kritikal dan mungkin menyinggung perasaan pengundi-pengundi terutamanya orang Melayu yang berkali sedikit concern selepas apa yang mereka terjemahkan di kotak undi mahu kepada kerajaan Melayu majoriti itu barangkali sedikit gusar, memandangkan ini adalah kerajaan campuran di mana kerajaan campuran ini akan menyaksikan ada UMNO Barisan Nasional dan juga DAP di situ. Jadi sebagai Majlis Raja-Raja yang menjadi badan tertinggi yang melindungi kepentingan orang-orang Melayu dan juga concern tentang hala tuju negara, terutama apa-apa juga dasar yang barangkali akan melibatkan perkara-perkara yang menyentuh tentang perlembagaan. Ini berkali yang saya rasa banyak akan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja dan sebagai satu majlis yang begitu penting di dalam pentadbiran negara itu juga barangkali akan melihat apa yang sepatutnya boleh dimainkan dengan lebih besar oleh Majlis Raja Melayu ini bagi memastikan segala keperluan untuk menjaga dan mendukung perlembagaan dan juga isu-isu yang barangkali akan menjadi concern kepada pengundi dalam konteks kerajaan campuran ini boleh diselesaikan di peringkat mereka dan diangkat menjadi syor kepada kepimpinan, dan sudah tentulah akan diberi kepada Perdana Menteri bagi memastikan beliau sebagai Perdana Menteri itu jelas tentang hal tuju yang diperlukan oleh kerajaan pada ketika ini. Mungkin kita boleh kenal pasti tentang landscape lines of communication di antara Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri. Adakah kita akan melihat satu line of communication yang lebih kerap ataupun lebih frequent di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saudara? Ya, saya rasa ini perlu dilakukan sebagai seorang Perdana Menteri, kerjasama erat di antara Perdana Menteri dan juga Istana
Itu adalah satu yang perlu memandangkan Perdana Menteri itu tertakluk kuasa eksekutif, legislatif dan juga judisial itu tertakluk di bawah ruang lingkup kuasa Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya rasa sebagai Perdana Menteri memang perlu ada satu constant communication, perlu sentiasa berhubung, perlu sentiasa memastikan adanya satu kerjasama yang erat bagi memastikan pentadbiran itu berlangsung dengan baik. Bukan saja bagi memastikan bahawa istana itu sentiasa cakna dengan apa yang berlaku di bawah, tapi juga bersama memastikan tidak akan timbul apa-apa isu yang barangkali boleh menyentuh dan membangkitkan sensitiviti kaum dan juga apa-apa yang menyentuh tentang isu-isu yang berkaitan dengan sensitiviti agama, sensitiviti perlembagaan. Ini saya rasa penting dilakukan memandangkan satu sinergi kerjasama di antara istana dan juga Perdana Menteri itu jelas diperlukan. Tambahan pula memandang kira bahawa kita menubuhkan satu kerajaan yang barangkali tidak pernah berlaku dalam sejarah negara ini buat pertama kali berlaku, maka saya rasa hubungan akrab antara Perdana Menteri dan Raja-Raja Melayu ini barangkali menghantar satu isyarat bahawa kerajaan ini akan sentiasa mengangkat perlembagaan seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, dia akan menjunjung tinggi perlembagaan, memastikan apa juga hal-hal yang berkaitan dengan sensitiviti agama, hubungan antara kaum, hak-hak istimewa orang Melayu, Sabah dan Sarawak itu kekal menjadi sesuatu yang diangkat oleh pentadbiran beliau, dan dalam masa yang sama juga sentiasa akan memastikan Raja-Raja Melayu itu sentiasa didaulatkan dan menjadi tunggang utama dalam pentadbiran negara. Soalan terakhir mungkin adalah tentang integriti raja-raja dengan pentadbiran. Seperti mana kita tahu memang ada split or designation atau untuk tanggungjawab. Adakah ini dapat dikekalkan kalau institusi Raja-Raja Malaysia terus bekerjasama dengan pentadbiran Malaysia? Ya, ini perlu memandangkan dalam hal ini tidak semua perkara boleh didedahkan kerana ia melibatkan institusi raja-raja, dan saya rasa dalam hal ini bagaimana kerjasama erat di antara Perdana Menteri dan juga duli-duli Yang Maha Mulia Tuanku Majlis Raja-Raja dan juga Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, ya, antara ketua negara dan ketua kerajaan ini dia perlu ada satu gambaran bahawa mereka ini memiliki hubungan yang baik, sentiasa bekerjasama dan ada kita kata constant communication yang menunjukkan bahawa pentadbiran ini adalah harmoni, ini adalah kerajaan tuanku dan tuanku sebagai ketua negara itu menjadi tonggak kepada kerajaan ini. Ini perlu dia memandangkan dia akan menimbulkan persepsi yang baik bukan saja kepada rakyat ya, secara umum, tapi juga yang paling penting adalah persepsi tentang bagaimana hala tuju kerajaan perpaduan ini yang rata-ratanya pada ketika ini masih lagi tidak faham ke mana hala tujunya, ya, walaupun pada satu ketika ia adalah kerajaan yang direstui sendiri oleh Majlis Raja-Raja dan juga Yang di-Pertuan Agong mahukan bahawa inilah kerajaan yang patut dilakukan bagi memastikan negara itu bergerak ke hadapan. Jadi saya rasa dalam hal ini menjadi tonggak penting bagi memastikan kejayaan kerajaan perpaduan ini dalam keadaan kita masuk ke satu era di mana hang parlimen itu menjadi bakal menjadi satu kelaziman dalam pentadbiran masa hadapan.